you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala ibadihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah di rumah Allah ini, dan insya-Allah kita gunakan ruang masa yang ada untuk kita bincang satu tajuk yang berkait secara langsung dengan kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Kewajipan yang kita namakan solat. Cuma solat yang saya nak ajak kita bincang pada malam ni bukan solat menurut kitab-kitab fiqh yang dah diajar oleh ustaz-ustaz kita. Saya nak ajak kita bincang pada malam ni solat daripada sudut sains perubatan. Apa kata ilmu perubatan berdasarkan kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar perubatan berkait dengan ibadat solat yang kita kerjakan setiap hari. Yang pertama, bila kita sebut sains, kadang-kadang kita orang Islam pandang ilmu sains ini duduk di satu sudut, jauh daripada kita. Sebab kita rasa ini bukan ilmu kita, ini ilmu milik orang barat, milik orang Eropah, milik orang bukan Islam. Sebenarnya tanggapan ini silap. Sebab sains sebenarnya merupakan khazanah umat Islam, dipelopori oleh orang Islam, dan dia berkembang hebat terutamanya ketika zaman kegemilangan kerajaan Islam Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Pada masa itu macam-macam bidang ilmu ni berkembang hebat. Ilmu syariat, ilmu perubatan, ilmu sains. Dan di antara jenayah besar yang dilakukan oleh tentera Mongol, bila orang Mongol ni masuk ke Baghdad,
dalam peristiwa kejatuhan khilafah Islam Abbasiyah. Orang Mongol ni dia buang buku-buku kitab ilmu orang Islam ni ke dalam sungai Dajlah. Sungai Dajlah ni besar mana? Saya masa mula-mula sampai ke Baghdad sekitar tahun bulan 9 tahun 93, nak masuk ke tengah kota Baghdad tu kita akan melalui sebuah sungai. Pemandu teksi yang bawa teksi tu dia kata hadza Dajlah, ini dia sungai Dajlah. Kita tengok sungai Dajlah ni lebar, besar kan? Kalau kita banding dengan sungai Pahang, lebar sungai Dajlah sikit daripada sungai Pahang. Jadi terbayang macam mana dengan sungai yang sebesar ini. Kalau kita baca dalam sejarah kejatuhan kota Baghdad, bila tentera Mongol ni buang kitab-kitab buku khazanah ilmu orang Islam ke dalam sungai, sebanyak mana buku dan kitab ilmu ni yang dibuang sehingga dia boleh dijadikan jambatan untuk tentera berkuda menyeberangi sungai. Sungai Dajlah ni dia bukan anak sungai, sungai besar. Banyak mana buku ilmu yang orang Mongol buang sehingga dia boleh menimbusi sungai dan boleh dijadikan jambatan untuk orang menyeberangi sungai. Kalau anak sungai kita tak heran, kalau tali air kita tak heran. Ini sungai besar, maknanya begitu banyak sekali khazanah ilmu umat Islam yang dibuang. Dan air sungai Dajlah yang putih kejernihan tu dia bertukar menjadi kehitaman disebabkan oleh dakwah yang luntur daripada kitab-kitab ilmu umat Islam. Saya ambil beberapa contoh saja malam ni sebab yang kita nak fokusnya adalah solat dari sudut sains perubatan. Cuma saya bawa beberapa hujah untuk kita nak kukuhkan pemahaman kita bahawa sains ni adalah ilmu hak kita. Hak kita umat Islam yang telah hilang dan kita kena ambil balik khazanah yang telah hilang daripada kita ini. Saya ambil contoh seorang tokoh ilmuwan namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dialah alim dalam ilmu syariat. Dalam masa yang sama dia juga alim dalam ilmu perubatan, pakar dalam ilmu perubatan. Ibnu Sina cerita dalam buku dia Al-Qanun fit Tibb, undang-undang dalam bidang perubatan, dan buku ni banyak diterjemahkan ke dalam bahasa lain, antaranya bahasa Inggeris, dan dijadikan di antara sumber rujukan ilmu perubatan di kuliah-kuliah perubatan di negara barat. Buku karangan seorang ilmuwan Islam. Ibnu Sina cerita dalam buku dia Al-Qanun fit Tibb, cerita dia mengubati seorang pesakit jiwa. Kawan ni sakit jiwa yang kronik. Dia ada masalah dalam hidup sehingga dia mengalami tekanan jiwa, dan teruk tekanan jiwa sampai pada satu peringkat hamba Allah yang sakit jiwa ni rasa dia ni kehilangan nilai diri dia sebagai manusia. Makan dia tak terjaga, minum dia tak terjaga, tubuh yang comok, kuruh kering, sampai satu peringkat dia rasa dia ni macam lembu. Orang yang sakit jiwa ni rasa dia macam lembu, bukan lagi manusia. Dia pergi jumpa dengan Tabib Ibnu Sina. Wahai tuan Tabib, saya rasa saya ni bukan lagi manusia. Saya rasa saya ni dah jadi lembu. Maka saya nak minta tuan Tabib tolong sembelih saya. Lepas tu ambil daging ni agih-agihkan kepada orang ramai. Orang sakit jiwa ni mari minta dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina tengok kawan ni, memang dia tahu dia ni ada masalah jiwa yang kronik. Lalu Ibnu Sina kata, wahai saudara, memang saya tengok saudara ni macam lembu sungguh, dan memang layak disembelih. Cuma kalau kita sembelih, cuba tuan tengok diri tuan di cermin, dengan tubuh yang kotor, comok, kuruh kering, tinggal kulit dengan tulang. Kalau kita sembelih, siapa yang nak makan daging awak? Siapa nak makan? Saya boleh sembelih, boleh agih-agihkan daging kepada orang supaya dia masak, dia makan, tapi dengan syarat awak kena balik, bersihkan diri, makan secukupnya, rehat secukupnya, buat amal ibadat supaya tubuh sihat, segar semula. Lepas tu kalau awak nak sembelih, maka mari ketika tu bila kita sembelih dalam keadaan tubuh awak yang bersih, gemuk, berisi, ketika tu barulah daging awak boleh dimanfaatkan oleh orang ramai.
Jadi kawan ni pun kelik lah. Dia buat macam yang diarahkan oleh Ibn Sina. Buat macam yang diarahkan oleh Ibn Sina. Bila dia makan secukupnya, dia rehat secukupnya, dia jaga kesihatan diri, dia jaga kebersihan diri, menyebabkan tubuh dia sihat. Bila tubuh dia sihat semula, dengan sendirinya otak dia pun sihat semula. Bila otak dia sihat semula, masa tu dia tak rasa lagi dia ni sebagai lembu. Dia rasa dia manusia semula. Bila dia rasa dia manusia semula, dia mari jumpa dengan Ibn Sina. Dia kata, wahai tuan tabib, alhamdulillah sekarang ni saya dah jadi manusia semula, tak jadi dah nak sembelih, bukan lembu lagi. Ini cerita Ibn Sina mengobati seorang pesakit jiwa. Ada lagi alim, saya bawa 2 contoh saja. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini bapa dalam ilmu matematik, ilmu hisab. Antara jasa yang ditinggalkan oleh Al-Khawarizmi kepada manusia di atas muka bumi ini, Al-Khawarizmi buat sistem nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ini siapa yang asaskan dia? Al-Khawarizmi. Sebelum daripada itu, macam mana manusia menulis nombor? Sebelum daripada itu, bila manusia menulis nombor, dia guna angka Roman. Angka Roman ni kan, kalau 1 dia air sebatang kan. Kalau 2, air 2 batang. 3, air 3 batang. 4, air 4 batang. 5, wi. 4, air 1, wi 1 kan. 5, wi. Nombor ni sampai 10 kita boleh tulis. Kalau saya tanya berapa ramai yang dalam masjid ni boleh tulis nombor 100 ikut angka Roman, sila angkat tangan. Saya nak bagi RM1. Tak boleh tulis sebab susah. Siapa yang memudahkan dia? Yang memudahkan dia adalah seorang ilmuwan Islam, nama dia Al-Khawarizmi. Dialah yang memudahkan sistem nombor sehingga digunakan oleh manusia di serata dunia sehingga sampai hari ini. Kalau Arab ke orang Rum buat angka, memang payah kita nak tulis. Ini cerita yang kita nak gambarkan bahawa ilmu sains ini adalah ilmu umat Islam. Jadi bila kita nak bincang berkenaan dengan ibadat solat, suatu ibadat yang diperintahkan oleh Allah, kita nak kaitkan dengan ilmu sains. Yang pertama yang mesti kita faham bahawa di antara syariat Allah dengan ilmu sains ini, dia saling sehala. Dia tidak bertentangan. Sebab apa? Sebabnya alam ni yang kita duduk sekarang ni ciptaan Allah. Ilmu sains ini sebenarnya ilmu yang mengkaji apa yang ada di alam ini. Ilmu sains bukan dia kaji sesuatu yang di luar daripada alam. Ilmu sains ini dia kaji apa yang ada di alam ini. Baik yang sains kaji itu planet, tanah, bukit bungkau, haiwan, lautan, apa saja yang dikaji oleh sains, sebenarnya ilmu sains ini mengkaji alam ini. Dan alam ni siapa yang buat? Alam ni adalah ciptaan Allah. Tentu sekali bila Allah turunkan syariat, mustahil dia akan jadi bertentangan dengan ilmu sains, kerana ilmu sains ini hakikatnya mengkaji sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mana mungkin kaji ciptaan Allah tiba-tiba dia jadi berlawan dengan syariat Allah? Mustahil. Kecuali kalau orang yang kaji itu dia telah buang kejujuran itu ke dalam tong sampah, barulah dia akan jadi bertentangan. Saya bawa satu contoh ayat. Ada satu ayat dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan mayyitan. Dialah Allah, Tuhan yang telah menurunkan hujan daripada langit dengan qadar. Dan hujan yang turun ini dia menghidupkan bumi yang telah mati. Imam Ibn Katsir bila nak mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir dia petik pendapat daripada sepupu Rasulullah yang alim dalam ilmu Al-Quran, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ni sahabat Nabi, merangkap sepupu Nabi yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ibn Abbas kata, makna huwallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan mayyitat. Dialah Allah,
Tuhan yang menurunkan hujan daripada langit dengan kadar. Maksud dengan kadar ni, kata Ibnu Abbas, maknanya hujan yang turun di atas muka bumi ni kadar dia daripada setahun ke setahun sama. Hujan yang turun tahun 2012 dia sama dengan hujan yang turun tahun 2010. Sama dengan hujan yang turun tahun 80. Sama dengan hujan yang turun tahun 50. Yang membezakan, kata Ibnu Abbas, di mana tempat hujan itu turun dan bila dia turun. Kalau campur semua dalam setahun, jumlah dia sama. Kalau tidak sama, kata Ibnu Abbas, dia menjadikan kitaran air di atas permukaan bumi ini tidak seimbang. Kalau tak sama, dia jadi tidak seimbang. Sebab air ni kan dia naik dan dia musing kan dalam kitaran dia. Kalau tak sama, dia akan jadi tidak seimbang. Sebab tu dia mesti sama. Cuma yang membezakan di mana tempat dia turun dan bila masa dia turun. Okay? Mungkin tak turun di Gombak, turun di kampung saya di Kota Baru. Mungkin tak turun di Malaysia, dia turun di Mongolia, dia turun di Kazakhstan, dia turun di tempat lain. Tapi kalau campur-campur semua, jumlah dia sama. NASA buat kajian tahun 2002. Tahun 2002 NASA buat kajian. Hasil daripada kajian ini, NASA mengesahkan selepas tahun 2006 mereka jumpa jawapan betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran. Kadar hujan yang turun di atas muka bumi ini daripada ke setahun ke setahun adalah sama. Jumlah dia sekitar 3.6 trilion ton setiap tahun. Jumlah dia sama. Cuma yang membezakan mana dia turun dan bila masa dia turun. Okay. Habis bab tu. Kita masuk bab semayan. Bab semayan ni saya nak bincang yang pertama sekali berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan ambil air semayan. Ambil air semayan ni dikaji oleh seorang doktor daripada sebuah universiti di Dagestan. Seorang profesor, namanya Profesor Megamadov. Universiti Dagestan ni sebuah universiti di Asia Tengah. Profesor Megamadov ni dia kaji wudu air semayan yang kita ambil ni mengikut teori ilmu perubatan Cina. Orang Cina yang dia perubat, dia cucuk tu kan, kita panggil apa? Acupuncture kan? Orang Cina sebenarnya bila dia mengamalkan perubatan acupuncture, dia ambil jarum, dia cucuk-cucuk pada permukaan kulit badan kita ni, bukan dia cucuk di sebarangan tempat. Mengikut ilmu perubatan Cina, pada badan kita ni daripada kepala sehingga ke kaki ada sebanyak 700 kawasan yang dikira sebagai kawasan aktif biologi, di mana di bawah tu ada saraf yang sangat sensitif. Kalau kita rangsang dia akan memberikan kesan yang sangat baik kepada organ kita. Orang Cina dia nak merangsang saraf ni dengan cara dia tusuk dengan jarum. Dan saraf ni juga boleh dirangsang dengan cara refleksologi, dengan cara kita buat urutan. Jadi bukan orang Cina ambil jarum dia tusuk di sebarangan tempat, bukan. Pada badan kita ni ada sebanyak 700 kawasan aktif biologi. Okay. Daripada 700 ni umum. Kalau kita kecilkan skop dia kepada yang lebih utama, daripada 700 ini ada terdapat 66 kawasan. 66 kawasan yang dikira sangat aktif. Yang 700 ni umum, yang 66 ni sangat aktif, yang bila dirangsang memang dia akan beri kesan yang sangat baik kepada kesihatan kita. Maha suci Allah yang menjadikan daripada 66 kawasan ni 61 dia berada di kawasan wuduk utama umat Islam. Mana dia kawasan wuduk utama umat Islam? Muka kan? Tangan sampai ke siku, kepala, kemudian kaki kita. Kepala, kaki kita. Sebab tu bila kita ambil wuduk, dia tidak memadai dengan hanya sekadar kita siram air. Tak memadai. Sebab dia tidak sampai matlamat untuk kita merangsang permukaan anggota wuduk tu dengan cara kita gosok dia dengan teliti. Ambil wuduk gosok, selami dia celah-celah jari, barulah sampai matlamat untuk kita beri rangsangan kepada anggota kita, dan air wuduk tu boleh sampai dengan hati. Saya ambil contoh bila kita basuh muka. Yang kita basuh muka,
Tetapi dengan kita gosok muka kita dengan teliti, dia boleh beri kesan yang baik kepada usus kita. Maknanya sistem saraf pada muka ni dia bersambung terus pada usus. Nampak kita gosok muka, kesan daripada kita gosok muka sebenarnya kita sedang memberikan sekejap. Dia jadi restart sebentar. Outline sekejap. Okey, kita sambung sambil tunggu dia Jadi kesan daripada kita gosok muka kita dengan teliti, sistem saraf pada muka ni dia bersambung sehingga bahagian usus kita. Kesan daripada kita basuh muka, yang pertama dia beri kesan kepada usus kita, kepada perut kita, pundi kencing dan sistem peranakan. Jadi kalau orang yang ada masalah usus, mari jumpa dengan tabib Cina, minta untuk lawatan acupuncture. Tabib Cina ni dia tak akan cucuk perut, dia akan cucuk di bahagian muka. Sebab apa? Pada muka ni dia ada sistem saraf yang bersambung terus dengan
usus, dengan perut, dengan pundi kencing dan sistem peranakan bagi wanita. Yang ni tak perlu hafal. Cuma cukup kita dapat gambaran bagaimana sistem saraf badan ni dia bersambung sebenarnya di antara anggota dengan anggota yang lain. Kita basuh kaki kanan, kaki yang kita basuh, kita gosok dengan teliti, dia boleh beri kesan yang baik kepada sistem tulang. Pada usus kita, pankreas ni hempedu kita, thyroid kelenjar yang ada dekat leher kita ni, kemudian pinggang kita. Semua ni bila kita bincangkan berkenaan dengan perubatan Cina dan kaitan dia dengan wuduk bagi umat Islam, suatu perkara yang kita jangan lupa sama sekali bahawa ilmu perubatan Cina ni dia ada sangat kaitan rapat dengan agama kita. Sebab orang Cina ni mereka telah Islam lama, semenjak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi nama Qutaibah ibnu Muslim, dia pergi ke China, berdakwah di China, mati di China, kubur dia ada di China. Apa makna sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni maknanya orang yang sempat jumpa dengan Nabi, sempat tengok Nabi, sempat bersalam dengan Nabi, sempat bercakap dengan Nabi, beriman dengan apa yang Nabi bawa. Yang ni sahabat Nabi. Abu Lahab dengan Abu Jahal jumpa juga dengan Nabi, tak beriman, tak dia panggil sahabat. Kalau ada orang Islam sezaman dengan Nabi, cuma dia duduk di Antartika, pun bukan sahabat. Sahabat ni mesti orang yang sempat jumpa dengan Nabi, beriman dengan apa yang Nabi bawa. Jadi Islam ni sampai ke China melalui tangan seorang hamba Allah yang sempat jumpa dengan Nabi. Nama dia Qutaibah ibnu Muslim. Kita di Malaysia bila Islam? Kalau ikut Batu Bersurat Terengganu, negeri saya 13-13. Kalau ikut sejarah Melaka, lagi Kedian lagi. Orang Cina dah lama Islam. Dan sekarang ni bilangan orang Islam di China lebih kurang 10% daripada lebih 1 bilion penduduk Cina. 10% daripada 1 bilion ni maknanya 100 juta lebih. Kita di Malaysia penduduk 30 juta lebih kurang. Orang Islam kita kalau kita letak 60% tinggi daripada 30 juta. Maknanya orang Cina di sana lebih ramai. Ada seorang sahabat yang selalu pergi berniaga ke Cina. Dia kata ada satu masjid di wilayah Xinjiang tu, kalau solat Jumaat, orang yang mari solat Jumaat tu bilangannya dalam 20,000 orang. Semayang fardu biasa 15 minit 20 minit sebelum semayang, orang duduk dalam saf ni beratur tertib penuh. Selesai azan, semua bangun semayang sunat, macam semayang Jumaat dah semayang sunat tu. Di China kita mari atas motor seorang, tepi pagar seorang, sembang kat luar seorang, dia mari terus masuk dalam masjid. Orang Cina cumanya persepsi oleh kerana penjajah ni, dia buat mari orang Cina tu mari bekas-bekas banduan penjenayah, persepsi kita kepada mereka ni negatif. Sedangkan sebenarnya mereka telah Islam jauh lebih dulu daripada kita. Sebab tu bila kita kaitkan wuduk ni dengan ilmu perubatan Cina, tentu sekali dia mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan agama kita, kerana hakikatnya orang Cina ni telah lama Islam lebih dulu daripada kita. Kita masuk bab semayang. Saya ambil poin-poin dengan ruang masa yang terhad ni, kita ambil poin-poin. Azan isyak pukul berapa? 5 minit lagi. Kita masuk bab solat. Solat ni dia dikaji oleh seorang pakar otak, nama Dr. Peter Russell. Dr. Peter Russell dia buat kajian solat dan dia kaitkan dengan fungsi otak kita manusia, terutamanya bila seseorang Islam ni sujud di dalam solat. Bila kita sujud dalam solat ni, ada orang kaji. Dan menariknya, yang kaji ni bukan seorang Islam, dia seorang yang free thinker, dia tidak beragama. Tidak beragama. Kalau orang Islam kaji, tentu sekali kita akan kata memanglah sebab dia Islam, tentulah dia akan kata ibadat agama dia ni suatu yang terbaik. Tapi bila hasil dikaji oleh seorang yang bukan Islam, tentu sekali ada fakta-fakta yang sangat kukuh yang menyokong
dakwaan dan menyokong hujah-hujah mereka. Sujud, bila kita sujud, bila sebut sujud ni, saya ingat dulu kawan-kawan saya orang Syiah masa di Iraq. Iraq ni kalau kita selingan sikit, saya nak cerita bab sujud orang Syiah. Kalau kita nisbah orang Arab di Iraq, Sunninya cuma 35% saja. Syiahnya 65%. Maknanya di Iraq ni kalau nisbah orang Arab, Syiah adalah majoriti, Sunni minoriti. Tapi di Iraq dia bukan hanya sekadar orang Arab ada. Dia ada lagi bangsa Kurdish. Bangsa Kurdish ni maknanya orang Kurdi anak cucu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib Kristian. Sultan Salahuddin ni bukan Arab. Sultan Salahuddin ni orang Kurdi. Okay. Orang Kurdish ni dia 100% Sunni bermazhab Syafi'i, sama macam kita. Okay. Saya ada beberapa orang kawan orang Kurdish, kita tengok memang dia orang baik. Taat beragama, akhlak dia tinggi, budi pekerti dia mulia, lemah lembut. Okay. Bila kita tengok orang Kurdish ni, kita terbayang munasabah kalau dulu datuk mereka ni hebat. Sultan Salahuddin ni hebat. Dengan bilangan tentera yang sangat kecil bilangan dia boleh mengalahkan tentera salib dan membebaskan semula Baitul Maqdis ni daripada tangan orang Kristian dapat kepada orang Islam semula. Orang Kurdish Sunni, 100% Sunni bermazhab Syafi'i, sama macam kita. Ada saya catat kisah orang Kurdish, kisah orang Syiah ni dalam satu buku yang saya tulis travelog di lembah Sungai Dajlah dan Furat. Malam ni saya dah bawa sikit kalau ada sahabat-sahabat yang berminat. Dan di Iraq juga ada orang Turkman. Orang Turkman ni maknanya orang Turki yang mari berpindah duduk di Iraq di zaman kerajaan Islam Uthmaniyah. Sebab Iraq ni dia sebahagian daripada wilayah Uthmaniyah. Bila khilafah Islam Uthmaniyah jatuh tahun 24, sebahagian orang Turkman ni tak balik, kekal menetap di Iraq. Mereka ni dikenali sebagai bangsa Turkman di Iraq. Rakyat Iraq tapi bangsa Turkman. Orang Turkman ni juga Sunni, bermazhab Hanafi. Jadi kalau campur Iraq yang Sunni, Arab yang Sunni dengan Kurdish yang Sunni dan juga orang Turkman yang Sunni, jadilah nisbah Syiah dengan Sunni di Iraq ni seimbang. Tapi kalau Arab saja, memang orang Syiah lebih ramai nak banding dengan orang Sunni. Saddam Hussein ni kita letak Sunni lah. Sebenarnya dia bukan Islami. Saddam Hussein ni dia Ba'as. Ba'as ni maknanya sosialis. Sosialis dia ni dekat dengan komunis lah. Tetapi oleh kerana orang bezakan Sunni dengan Syiah, kita letak Saddam Hussein ni Sunni. Makna Sunni yang sebenarnya, Ahli Sunnah wal Jamaah ni maknanya orang yang berjalan di atas sunnah Nabi yang berpandukan kepada Al-Quran. Wal Jamaah dengan makna orang yang ikut perjalanan para sahabat dan ulama salafus salih. Ini makna Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita letak di sana jauh sangatlah, tak apalah kita bubuh dia, dia Sunni. Kerajaan yang memerintah ni semua Sunni, orang Syiah tak ada dalam kerajaan. Kita berhenti dulu untuk azan.
Walaupun orang Sunni ni minoriti kalau dinisbahkan kepada orang Arab, tapi yang mentadbir itu adalah Sunni. Sadar tak beri seorang pun di kalangan orang Syiah ni jadi menteri. Orang Kristian ada jadi menteri. Menteri luar dia Tariq Aziz tu Kristian kan. Nama bunyi macam orang Arab, orang Islam, Kristian kan. Anak dia sekelas dengan saya, Tariq Aziz. Orang Kurdish pun ada jadi menteri. Tapi orang Syiah sadar tak bagi jadi menteri. Masa duduk di Universiti Baghdad tu, masa tu saya satu-satunya anak Malaysia situ. Sebab zaman baru lepas perang kan. Dan satu-satunya orang yang tak cakap Arab yang duduk di universiti tu. Orang lain Arab Melaka, Arab Syria, Arab Yaman, Arab Jordan, Arab Palestin, Arab Iraq sendiri. Kita je seorang muka macam Jepun. Orang lain Arab Melaka. Kemudian bila dia nak bagi dalam 1 tahun pengajian adalah lebih kurang 200 orang kan? Dia bagi pula kepada kumpulan-kumpulan dalam 25 orang. Nak bagi itu dia ikut abjad.
huruf nama kita. Saya ni nasib tak baik. Nama Azman ni bila tulis kau Arab dia start dengan huruf Ain. Ain ni kalau orang Arab, Ali, Asim, Akil, Alia, Abbas. Nama-nama ni kalau di Iraq kita dengar nama, kita tak tengok tuan dia, kita tahu dah ni Syiah. Dia nama-nama yang khusus untuk orang Syiah. Jadilah daripada 25 orang kita duduk dalam satu kumpulan tu, 20 Syiah. Nasib baik ada 4 orang nama Umar Sunni. Campur dengan saya seorang jadi 5. Jadi 20 Syiah, kita 5 orang Sunni. Bukan 3 hari kita berkawan 6 tahun. Masuk kuliah sekali, masuk hospital sekali, belajar sekali. Time musim dekat-dekat nak periksa, kawan-kawan Syiah ni mari duduk di rumah sampai 3-4 hari. Ulang kaji pelajaran sama-sama. Saya perhati secara dekat cara ibadat mereka, akidah mereka, pegangan mereka, pandangan mereka tentang sahabat Nabi. Kita perhati secara dekat dan semua tu saya catat dalam bentuk pengalaman nyata bersama dengan orang Syiah. Dalam buku yang saya cerita tadi, Travelog di Bumi, Dajlah dan Furat tadi. Antaranya bila nak semayang, dia mari di rumah, Azman, awak ada batu tak dia? Batu orang Syiah bila dia nak semayang, dia sujud, dia tak sujud atas sejadah. Dia tak sujud atas kapet, dia sujud atas batu. Batu tu makna batu daripada tanah Karbala. Bentuk bulat, lebih kurang saiz biskut Mary, tebal dalam 1 cm. Bila dia sujud, dia kenakan dahi dia di atas batu. Maknanya dahi dia ni tak rapat di tempat sujud, di kapet ke sejadah ke pemadani ke. Saya tanya sebab apa kita tak boleh sujud di atas kapet, atas sejadah, atas permaidani. Dia kata benda-benda tu, kapet, sejadah, permaidani tu bukan benda tabi'i. Dia bukan benda asli. Dia benda yang telah dikilankan, telah diproses. Bila kita nak sujud, kata orang Syiah, kita mesti sujud di atas benda yang tabi'i. Saya kata kalau bagi saya batu Karbala tu bukan lagi benda tabi'i. Sebab dia macam tanah liat, dia dah dibentuk jadi bulat. Lebih kurang saiz biskut Mary, diukirkan masjid atas tu. Diletakkan dan dijadikan alas dahi bila nak sujud. Kalau nak batu yang tabi'i sungguh, yang asli sungguh, saya kata ni batu kerikil tepi jalan tu baru batu asli sungguh. Kalau guna sujud tu memang melelah tak dahi. Tak ada batu. Dia kata tak ada batu, daun pun tak apa. Daun, ambil daun yang besar sikit, bila sujud tu dia kenakan dahi dia ni di atas daun tu supaya tak rapat dahi dia ni pada alas sujud tu. Sebab tu kalau kita masuk dalam masjid, kalau kita tengok batu susun kat depan tu, keluar cepat-cepat lah tu masjid Syiah. Dan depan sejadah tu iman, dia tebal lagi. Biasa 2. Dah kalau iman yang serban hitam, yang tarah ayatullah lagi tebal, 3 lapis. Jadi bila dia sujud tu lagi jauh daripada tempat sujud. Kita tunggu dia semayang punyalah lama nak boleh siap. Bila siap kita tanya, awak semayang apa lama sangat? Dia kata semayang semua hari ni tu gabung jadi sekali. Buat sekali. Ada yang rajin sikit 5 waktu ni dia gabung jadi 3 waktu. Saya kata Masya Allah, kita tak musafir, tak ada sebab, tak ada kecemasan, tak ada apa, boleh jamu? Boleh, dia kata. Boleh jamu. Sebab tu saya kata di antara punca utama kenapa orang tertarik walaupun sesuatu tu tidak betul bila dia mempermudah-mudahkan agama. Sebab apa kita kata mempermudah-mudahkan agama? Sebab agama kita dah sedia mudah. Kita masuk pejabat pukul 8 pagi. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam kita kerja. Allah minta semaya zuhur 10 minit je daripada kita. Sepatutnya kalau nak adil 5 jam kita kerja, Allah minta 5 jam juga semaya. Tapi tak, 10 minit. Agama telah sangat mudah. Tapi ada lagi orang yang nak mempermudah-mudahkan agama. Dan setiap yang dipermudah-mudahkan ini, walaupun tidak betul, dia ada pengikut dia. Saya kata tempat saya ada lagi orang lebih hebat daripada kamu yang peripun semaya 5 waktu jadi sehari. Dia kata hebat macam mana? Tempat saya ada manusia nama Ayah Peng di Besut ni. Tak payah semaya, niat je, lagi hebat. Dan ada pengikut dia. Ada pengikut dia. Ada seorang hamba Allah nama Kamariyah yang sekarang ni duduk di penjara Pengkalan Cepa. Tak apalah, orang jahat kita royak nama dia.
nama Kamaria. Dia dipenjara di Pekalan Cepa sekarang ni. Dia jatuhkan hukuman penjara bila dia melanggar arahan Mahkamah Syariah Daerah Besut supaya bertaubat setiap bulan di mahkamah di atas kesalahan dia ikut ajaran sesat. Dia tak mari taubat. Kemudian ditangkap, didakwa di mahkamah. Di mahkamah tu dia kata, apa perlunya saya bertaubat? Sebab bertaubat ni bagi orang Islam. Saya sekarang ni bukan lagi Islam. Nak taubat apa? Kalau tuan-tuan nak tahu, yang nama Kamariah yang jadi pengikut ayah P ni, ustazah lulusan Universiti Al-Azhar di Mesir. Bukan calan-calan. Walaupun benda ni sesat, dia ada pengikut dia. Macam Syiah. Dan saya tulis dalam buku saya, kalau sekiranya Syiah ni betul, sebelum daripada orang lain jadi Syiah, saya akan jadi Syiah terlebih dulu. Sebab bukan 3 hari kita duduk, sampai 6 tahun. Orang Melayu di Malaysia yang jadi Syiah, berapa hari kamu kena Syiah? Kenal tak susu galuh dia, tengok tak cara amal ibadat dia, tengok tak akidah dia. Jauh. Azan pun beza dah. Azan ni dibezakan sebab syahadah mereka berbeza. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada tambah se lagi. Wa asyhadu anna Aliyya waliyullah. Aku naik saksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Jadi kita 2 kalimah syahadah, mereka 3 kalimah syahadah. Sebab tu bila dia lepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hayya 'alas solah, ada satu lagi, asyhadu anna Aliyya waliyullah. 3 kalimah syahadah. Okey, kita sujud. Panjang sikit sebab cerita bab Syiah sikit. Kita sujud ni dikaji oleh seorang pakar otak. Ni otak kita. Otak sungguh tu bukan plastik. Pernah tak kita terfikir otak yang dalam kepala kita ni berapa berat dia? Kita tak pernah fikir. Tapi orang putih dia fikir. Bila dia fikir, dia mesti cari jawapan. Nak dapat jawapan, dia mesti buat kajian. Peter Russell tadi, pakar otak tadi, dia buat kajian. Bila ada orang mati, belah kepala buat keluar, timbang. Akhirnya dia ambil purata. Berat otak kita manusia yang normal ini 1.5 kilogram, sekilo setengah berat otak kita. Mungkin ada plus, ada minus, ada lebih, ada kurang. Tapi dari segi purata dia, sekilo setengah. Dapat satu jawapan. Timbul pula soalan lain. Kita bawa dalam kepala kita ini satu beban yang beratnya sekilo setengah. Tapi kita tak rasa berat. Sekilo setengah ni kalau kita beli gula daripada kedai, bawa balik ke rumah memang tak berat. Tapi pegang gula tu jangan lepas. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Pegang jangan lepas-lepas. Berat ke tak berat? Berat. Jadi otak kita ni yang kita bawa tak pernah tinggal ni, sekilo setengah tapi kita tak rasa berat. Mesti ada sesuatu yang tersembunyi. Dia kaji lagi. Kaji akhirnya dia dapat jawapan. Rupa-rupanya otak manusia ni bila duduk dalam kepala, berat dia bukan sekilo setengah. Berat dia cuma 0.5 kilogram sahaja. Dah sebab apa bila bawa keluar daripada kepala jadi sekilo setengah, duduk dalam kepala jadi 0.5 kilo? Sebabnya otak kita ni bila duduk dalam kepala, dia duduk dalam keadaan terapun-apun dalam cecair. Mengikut kaedah ilmu sains fizik, sesuatu objek bila terapun dalam cecair, 2/3 daripada berat dia akan hilang. Jadi kalau sekilo setengah, yang tinggal cuma 0.5 kilo. Macam ibu-ibu kita, isteri-isteri kita mengandungkan bayi. Bayi ni lahir, misi ambil timbang 3 kilo berat dia. Masa duduk dalam kandungan ibu, tak rasa 3 kilo. Sebab bayi itu duduk dalam kandungan ibu, sebenarnya dia terapun-apun dalam cecair. Terapun-apun dalam cecair. Antara bukti dia, kita tengok sekarang ni, jadi satu trend bagi orang putih, orang barat, bila bersalin, dia bersalin dalam tak mandi, tempat orang berendam tu kan, yang ada air. Dah baby tu bila keluar tak lemas, untuk beberapa ketika tidak lemas, sebab dia masih ada penyesuaian bernafas dalam keadaan berair. Tapi jangan lama. Kalau lama lemah. Untuk beberapa ketika proses pemindahan daripada alam rahim kepada alam dunia. Dan satu lagi, bila Allah menjadikan otak kita ni duduk dalam kepala, terapung-apung dalam cecair, dan dia tidak melekat terus pada tempurung kepala kita, bila kepala kita ni teratuk, otak kita ni susah nak bergegar.
Jadi macam ada satu perlindungan semula jadi yang dijadikan oleh Allah. Okey, sekarang ni kita sepakat otak kita ni berat dia 1,5 kilo. Tak ada pantang apa-apa kan. Bila buat keluar, duduk dalam kepala, berat dia 0,5 kilo. Sebab apa berat dia 0,5 kilo? Sebab dia terapun-apun dalam cecair. Baik. Anggota badan kita ni dia perlukan makanan. Dia perlukan bekalan. Bekalan pada anggota badan kita ni, dia akan dihantar melalui aliran darah. Aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita ni, sebenarnya dia bawa bekalan. Apa yang darah bawa? Yang pertama yang darah bawa ni oksigen. Yang kedua, zat makanan. Anggota kita ni dia perlu zat makanan, termasuk otak kita. Tapi dia tak makan makanan direct. Otak kita tak makan roti canai, tak makan nasi lemak. Dia ambil zat daripada roti canai tu. Siapa yang tukar hantar? Aliran darah kita. Aliran darah ni mana mesin yang tukar pam? Jantung kita kan. Jantung kita yang duduk dalam dada. Jantung kita pam degup pam darah ni. Berapa kali seminit? Keadaan normal 70 kali seminit dia pam. Bila dia pam darah, kajian mendapati bahawa daripada banyak-banyak darah yang mengalir dalam badan kita ni, 25% adalah untuk bekalan otak. Maknanya suku daripada bekalan darah ni yang bawa makanan dan bawa oksigen adalah untuk keperluan otak. Saiz dia kecil, cuma sekadar 1,5 kilo. 1,5 kilo ni kalau kita nisbahkan kepada berat badan kita yang normal sekitar 70 kilogram, 1,5 kilo ni dia tak sampai pun 3%. Berat otak ni mengambil berat bahagian keseluruhan badan kita. Tapi dari segi bekalan makanan, dia perlu banyak sehingga 25%. Sebab apa? Sebab di sini adalah pusat pemprosesan. Walaupun saiz kecil, oleh kerana otak ni anggota yang bekerja dengan sangat kuat, maka dia perlukan banyak makanan. Kalau jeng sini, habis cerita. Jeng tempat lain boleh tahan. Jeng sini memang jalan pakai baju butan dari belakang. Stocking pakai tangan. Selipar biru sebelah, hijau sebelah pakai. Bila jeng. Sini tempat yang paling penting sekali dari segi pemprosesan. Okey, baik. Bila jantung kita ni pam darah, dia pam darah ni. Darah ni mengalir ikut saluran darah. Saluran darah kita ni dia mula daripada besar. Kemudian dia bercabang jadi semakin kecil. Bercabang lagi jadi semakin kecil. Bercabang lagi jadi kecil lagi. Bercabang lagi jadi kecil sehinggalah dalam otak kita ni dia ada banyak saluran darah yang kita namakan kapilari darah. Kapilari darah ni saluran darah yang sangat kecil yang bila kita tengok dengan mata kasar tak boleh nampak dengan jelas. Dan saluran darah yang kecil ni sangat banyak dalam otak. Okey. Jadi bila jantung kita pam darah dalam kedudukan biasa, macam saya duduk atas kursi, tuan-tuan duduk berselat, nampak tak sebenarnya jantung kita ni dia sedang pam darah daripada satu tempat rendah untuk naik ke tempat tinggi. Kita tak payah cara organ lain. Fokus kita sekarang ni jantung dengan otak kita je. Organ lain kita tinggal je. Masa kita duduk dalam keadaan biasa macam kita duduk sekarang ni, sebenarnya bila jantung kita ni pam darah, dia sedang pam darah untuk naik daripada satu tempat rendah naik ke tempat tinggi. Dan kita jangan lupa, di atas permukaan bumi kita ni ada satu daya, dia panggil daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti dia akan tarik sesuatu tu supaya jatuh semula ke bawah. Jadi bila jantung kita pam darah naik ke atas, tak sempat lagi darah ni sampai ke hujung-hujung saluran darah yang kecil yang banyak dalam otak ni, disebabkan oleh rintangan graviti menyebabkan darah tu turun semula ke bawah. Jantung kita pam naik sekerat tak sempat sampai, dia turun semula ke bawah. Pam lagi naik tak sempat sampai, dia turun semula ke bawah. Dan kita tengok bila kita sujud, nampak tak posisi bila kita sujud? Kepala kita rapat ke lantai, dada kita lebih tinggi daripada kepala. Yang kita fokus sekarang ni otak yang ada dalam kepala, jantung yang ada dalam dada. Masa kita sujud, posisi jantung ni lebih tinggi daripada posisi otak kita. Jelas kan?
Kalau sama tu kita panggil meniarap. Kalau sujud mesti jantung lebih tinggi daripada kepala kita. Jadi bila kedudukan jantung ni lebih tinggi daripada kepala, maknanya ketika sujud, bila jantung kita pam darah, sebenarnya dia sedang pam darah daripada satu tempat tinggi untuk turun ke tempat rendah. Menyebabkan aliran darah ni dia akan mengalir dengan sangat laju, disokong pula oleh daya tarikan graviti, sehingga otak kita ni mendapat bekalan darah yang sempurna. Dan Dr. Peter Russell tadi sebut, dia kata semasa posisi macam sujud bagi orang Islam, ketika itu otak kita dia boleh berfikir 7 kali lebih tepat, 14 kali lebih cepat. Cepat dia, tepat dia nya 7 kali, 14 kali lebih cepat. Tak percaya? Tak ada nak turun mari masjid. Cari-cari anak kunci kereta tak jumpa. Tak apalah, tinggal kereta, naik motor je. Duduk tengah semaya ingat, oh letak atas almari. Sebab apa jadi teringat? Sebab masa tu otak kita boleh make cepat. Sebab apa dia boleh make cepat? Sebabnya antara puncanya kerana dia mendapat bekalan darah yang sempurna, yang membekalkan oksigen dan membekalkan makanan. Dengan kata lain, sebenarnya kita manusia ni dijadikan oleh Allah secara fitrahnya untuk sujud kepada Allah. Barang siapa yang tidak pernah sujud kepada Allah, dia melanggar fitrah kejadian dia sebagai manusia. Bila dilanggar fitrah kejadian kita sebagai manusia, sekalipun mungkin kita rasa kita bijak, kita cerdik, sebenarnya kita sedang hidup melalui jalan yang bertentangan dengan fitrah kita sesuai dengan kejadian Allah. Sebab tu kita tengok satu contoh je, kita ambil, buat rujukan sikit berkenaan dengan kes bunuh diri di seluruh dunia. Orang bunuh diri, ambil nyawa sendiri. Malaikat Israel yang tu ambil, tapi dia nak matikan diri dia sendiri. Kita tak pelik kalau kadang ni ramai daripada negara mundur, kebuluran, penuh dengan masalah peperangan, tapi kita cukup pelik bila kadar ni dia tinggi di negara-negara maju. Antara negara yang paling tinggi kadar bunuh diri dalam dunia adalah China. Amerika termasuk negara yang tinggi kadar bunuh diri. Jepun, Korea antara negara yang tinggi kadar bunuh diri dalam dunia. Sebab apa? Tak maju kau orang Jepun, tak maju kau orang Korea. Maju, tapi kemajuan yang bukan dilandaskan kepada ketundukan dan sujud kepada Allah, hakikatnya manusia masih ada kekurangan. Manusia sebenarnya masih ada kekurangan. Dan bila kita sujud, sebenarnya dia memberikan satu kerehatan kepada kita apabila otak kita ni dia dapat bekalan darah yang sempurna. Sebab tu bila kita bangun pagi, nak sembahyang subuh kita rasa mengantuk, tapi lepas sembahyang subuh kita akan rasa sihat dan segar. Sebab apa sihat dan segar? Antara puncanya kerana otak kita ni dia boleh bekalan darah yang sempurna. Sebab itulah dalam peristiwa peperangan Khandaq, perang Khandaq ni kita tahu belaka. Orang kafir kumpulkan bala tentera ni sehingga 10,000 orang nak serang Madinah. Sedangkan pada masa tu penduduk Madinah kalau campur belaka, orang tua, kanak-kanak, orang uzur, orang sihat, lelaki, perempuan, bilangan tak sampai pun 4,000 orang. Dalam 3,000 lebih je keseluruhan penduduk Madinah. Yang boleh jadi tentera ada dalam 1,000 lebih. Musuh yang nak mari menyerang sampai 10,000. Nabi SAW buat mesyuarat macam mana kita nak pertahankan Madinah. Pada masa tu bangunlah seorang sahabat nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni saya pernah pergi tengok kubur dia. Dia ada di satu bandar nama Bandar Madain. Bandar Madain ni dia terletak lebih kurang dalam 100 kilo daripada Baghdad. Madain ni dulu adalah ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Parsi. Kerajaan besar dulu kan, ada Parsisa, Rumsa kan. Parsi ni pusat dia di Madain. Di Madain tu dia ada istana Kisra, Maharaja Parsi. Sebahagian dia dah runtuh, tapi hak tinggal tu masih nampak lagi hebatnya istana Kisra Maharaja Parsi. Lebih kurang 300 meter daripada istana ada sebuah masjid, nama Masjid Salman Al-Farisi. Dalam tu ada kubur sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman ni bukan orang Arab, dia orang Parsi. Orang Parsi makna orang Iran lah sekarang ni.
Kita di Bandar Badai itu pun ada saya tulis dalam buku saya Traveler, di lembah Sungai Dajlah dan Furat tu ada gambar-gambar istana semua. Salman bangun, dia cadang, ya Rasulullah, kami di negeri Parsin bila berhadapan dengan ancaman tentera berkuda, biasa kami gali parit sebagai benteng pertahanan. Nak tahu macam mana keadaan parit yang digali oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Kalau ada lagi tuk-tuk kita yang tua-tua, yang lama-lama, yang sempat pergi ke Mekah zaman naik kapal laut dulu, cuba pergi tanya dia macam mana rupa Khandaq. Sebab sekarang ni orang pergi sekarang tak boleh nak tengok dah, orang pergi dulu boleh tengok. Puncanya kerana ramai sangat orang-orang Afrika yang tak berapa cerdik tu mari duk puja parit tu, kerajaan Saudi pun timbul, lepas tu buat jalan. Orang pergi sekarang ni memang tak boleh nak tengok dah. Parit Khandaq yang digali oleh Rasulullah, di antaranya kawasan berbatu pejar. Berbatu pejar yang sangat keras, yang nak gali dia mesti guna pemecah batu. Kalau setakat guna cangkul biasa memang tak boleh, kena guna pemecah batu. Sekali pukul keluar api. Ini yang Nabi gali. Kerja masa tu musim sejuk, bulan Ramadan, dalam keadaan negara Islam belum lagi stabil, ekonomi masih lemah, orang Islam belum lagi kuat, musuh datang serang dengan jumlah yang sangat ramai. Bila tengok sahabat-sahabat semua letih, sahabat-sahabat semua letih, Nabi panggil Bilal. Nabi kata, ya Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, tolong rehatkan kami. Kita tengah kerja, tiba-tiba dipanggil untuk berehat. Apa yang kita faham? Kalau tanya ramai-ramai, orang faham berehat, dia mari makan, mari minum lah kan. Bilal ni walaupun dia hitam, dia mikir jauh lebih ke depan daripada kita. Dan sebenarnya sahabat Nabi yang paling hitam ni bukan Bilal. Kita kenal Bilal je sahabat Nabi yang hitam dah. Ada lagi sahabat Nabi yang lebih hitam daripada Bilal, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ni kalau duduk dekat dengan Bilal, Bilal ni nampak cerah. Bilal ni gelap dah, tapi duduk dekat dengan Sa'ad nampak cerah Bilal, sebab Sa'ad ni lebih metalik lagi daripada Bilal. Tapi walaupun dia metalik, dia ni seorang yang sangat hebat. Sa'ad bin Mu'adz ni adalah ketua pemuda Ansar. Dalam peperangan, dialah bentuk pasukan pengawal daripada pemuda-pemuda Ansar untuk jaga keselamatan Nabi. Bila sampai keadaan negara dalam keadaan terancam, dalam keadaan darurat, Sa'ad bin Mu'adz dengan sahabat-sahabat dia ni lah tidur depan tangga rumah Nabi untuk jaga keselamatan Nabi. Dan Sa'ad bin Mu'adz ni dia syahid selepas daripada peperangan Bani Quraizah. Bila dia syahid, Nabi bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'din, arasy Allah yang mulia bergegar dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia hitam, hari dia mati syahid, dia ditangisi oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Dia seorang yang disayangi di langit dan seorang yang disayangi di bumi, walaupun kulit dia hitam. Bila Nabi panggil dia, ya Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, tolong rehatkan kami. Bila yang hitam ni dia mikir jauh ke depan daripada kita. Bila tak faham makna rehat tu mari makan, mari minum. Tetapi bila pergi naik di atas seketul batu besar, bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lepas azan, Nabi pun semaya jemaah dengan sahabat-sahabat dia. Rupanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah, mari kita berehat tu dengan makna mari kita semayang. Dan semayang yang boleh memberikan kerehatan kepada badan itu sebenarnya disahkan melalui kajian ilmu perubatan. Boleh disahkan melalui kajian ilmu perubatan. Mesti ada orang tanya, dah kita sujud kena berapa lama sujud? Sujud macam biasa. Tak boleh sujud dengan tempoh waktu yang tertentu kerana kita nak dapat fadilat ni. Tak. Sujud macam biasa. Sebabnya jantung kita ni dia pandarah dalam seminit 70 kali. Kalau kita sujud setengah minit, dah 35 kali dia pandarah. Kalau orang semayang Charlie Chaplin, sujud suku minit, dah 15 kali. Makna jantung kita dia pandarah tanpa kita peduli, tanpa kita beri arahan, dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja tanpa memerlukan apa-apa arahan daripada kita sendiri. Dan bila kita pergi ceramah di sekolah-sekolah, cikgu-cikgu kata, patut dia kata bila kita perhati anak-anak murid ni yang rajin semayang biasa cerdik belajar. Kalau anak-anak murid ni yang semayang tak berapa rajin, memang belajar dia tak berapa cerdik. Memang sebab semayang ni di antara tanda orang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang semayang.
Orang yang berjaya, orang yang semayang. Orang yang hebat, orang yang semayang. Orang yang tunduk kepada Allah ni adalah orang yang hebat. Orang yang hebat. Saya ingat ada seorang kawan dulu. Dia tak pernah semayang. Dia tak pernah semayang. Tapi dia kata, saya tak pernah buat benda jahat. Dia kerja, dia ada satu kedai percetakan, dia ambil upah tarik. Tarik taksi, tarik apa, orang nak naik tempat dia lah. Dia kata, saya kerja tolong orang. Saya tak pernah semayang. Saya kata, awak kerja tolong orang tu comel dah. Tak ada apa, dia teruskanlah. Tetapi dalam masa yang sama, semayang ni perintah Allah. Macam mana kita boleh dakwa bahawa kita baik kalau secara terang-terang kita langgar perintah Allah? Tak boleh nak dakwa kita baik. Baik ni orang yang baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Taat kepada Allah, dalam masa yang sama dia orang yang boleh beri manfaat kepada manusia yang lain. Ini makna orang baik. Macam juga orang kata, saya tak pakai tudung, tapi saya baik. Tak boleh. Tak ada istilah macam buku. Jangan nilai buku daripada kulit. Manusia ni, apa yang zahir di luar, apa yang zahir di luar adalah apa yang lahir daripada dalam hati kita. Kalau yang zahir di luar ni terang-terang kita langgar perintah Allah, macam mana kita boleh dakwa dalam hati kita ni ada benda baik? Tak boleh. Semayang di antara yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Tajuk ni sebenarnya satu tajuk yang sangat panjang. Kita perlu mungkin dalam masa sekitar 2 jam setengah untuk nak berapi dia. Jadi rasanya untuk malam ni cukup sekadar tu dulu. Lepas tu kita mari lagi, kita sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang. Macam mana pakar sains fizik kaji semayang berjemaah daripada sudut sains fizik. Seorang pakar geografi, dia kaji semayang tahajud daripada sudut ilmu alam, ilmu geografi. Kalau kita bangun semayang tahajud ni dikaji oleh seorang pakar dalam bidang otak manusia juga. Dia kaji macam mana kaitan menutup aurat ni dengan kesihatan otak kita. Banyak yang dikaji oleh orang barat. InsyaAllah kita akan bincang bahas dengan teliti dalam kuliah-kuliah yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid di atas kesudian untuk jemput saya hari ni. Dan macam saya beritahu tadi, ada buku traveler tadi saya bawa sikit, boleh dapat lepas isyak kat belakang sana, insyaAllah. Ampun, maaf dipohon ada silap dan salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. So far from you, yet to me